Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan buat para penonton yang sedang menyaksikan kami di Mingguan Wanita, iaitu dalam program yang kata satu buah bicara yang sangat menarik. Topik pada hari ini di fail Mahkamah Mingguan Wanita. Hari ini kita nak bincangkan topik yang kata antara hot topik lah kalau dekat mahkamah ni, iaitu kesan failkan fasah vs cerai lafaz talak. Mungkin ramai yang tahu, ramai penonton yang tahu mengenai fasah, tapi nak tahu secara detail tu mungkin apa sebenarnya dimaksudkan dengan fasah ni, apa beza pula dengan cerai lafaz talak pula. Jadi Aida tak nak buang masa, bagi para penonton, Aida nak perkenalkan di sini bersama-sama kita alhamdulillah hari ini yang bahagia, Datin Sri Nur Majidah binti Majemi, iaitu Peguam Syari'i daripada Tuan Fatimah Majidah and Associate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kata Masudi menjadi panel fail mahkamah di Minggu Wanita petang ini. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik, kita tak nak buang masa lagi. Pada petang itulah nak cakap bahagian fasah ni, orang kata bila kita ada setengah wanita yang digantung tak bertali, yang ditinggalkan tanpa nafkah zahir dan batin kan, rasa macam dah tak ada lagi persefahaman, rasa sayang dalam perkahwinan tu. Jadi bila nak minta cerai tu orang kata macam mana caranya tu? Memang kena tunggu suami je ke yang boleh lafaz cerai? Ada tak cara lain nak bubarkan perkahwinan ni? Itu antara persoalan-persoalan penonton kita lah. Jadi Aida nak tanyalah buat Datin sini, apakah sebenarnya dimaksudkan perceraian menerusi tuntutan fasah ni? Boleh ulas sedikit. Okey, baik. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Puan Suhaida, dan juga daripada Mingguan Wanita kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi pada petang ini berkaitan dengan isu perundangan syariah. Sebelum kita pergi pada apa yang boleh faham tentang fasah ni. Fasah ni seperti kita sedia maklumlah, fasah ni adalah salah satu jenis perceraian. Salah satu jenis perceraian, antara jenis perceraian lah. Perceraian ni banyak jenis. Fasah ni antara salah satu. Apa yang boleh kita faham maksud fasah ni ialah fasah adalah pembubaran perkahwinan atau pembatalan perkahwinan disebabkan oleh sesuatu perkara yang dibenarkan oleh hukum syarak. Melalui perintah mahkamah. Alasan-alasan fasah ni banyaklah yang telah dinyatakan dari segi hukum syarak dan juga yang dinyatakan di dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di negeri-negeri. Setiap negeri tu dah memang ada peruntukan yang khusus tentang fasah ni. Maksudnya setiap negeri ada ataupun memang berbeza-beza setiap dia punya memang setiap negeri ada lah, ataupun macam mana? Berbeza setiap negeri atau bagaimana?
Okey, kebanyakan bezanya namalah macam wilayah persekutuan dia panggil ATA. Okey, negeri lain dia panggil enactment. Ada enactment antara ATA dan enactment dalam undang-undang keluarga Islam ni lah. Tapi peruntukan seksyen tu memang ada khusus tentang fasah. Cuma yang berbeza negeri-negeri ni kalau ada beza sikit dari segi kedudukan je. Kedudukan. Kalau contoh kalau di Selangor ni di bawah seksyen 53. Okey, 53. Okey, kalau di negeri lain tu selalunya seksyen 53 juga, tapi ada setengah negeri tu dia berubah sikit kedudukan dia tu, susunan dia tu. Tapi alasan-alasan tu memang samalah. Sama. Okey, alasan tu sekejap lagi kita nak tanya kan. Okey, sebelum tu nak tahu juga sebenarnya apa perbezaan perceraian menerusi lafaz fasah ni, kita failkan fasah ni, apakah beza dia dengan menerusi lafaz talak biasa? Tu ramai nak tahu tu, apa beza dia sebenarnya? Okey, baik. Perbezaan antara perceraian fasah dan lafaz cerai biasa. Okey? Ya, betul. Baik. Fasah ni biasanya memanglah fasah dengan perceraian biasa ni memanglah berbezalah. Okey, berbeza. Apa yang kita nak tahu tentang perbezaan tersebut, di mana fasah ni mempunyai alasan-alasan tertentu untuk membolehkan seorang tu memohon kepada mahkamah untuk failkan kes perceraian secara fasah. Okey, kerana pembuaran perkahwinan melalui fasah ni diputuskan atau disabitkan oleh hakim. Okey, oleh hakim. Okey. Berbeza dengan lafaz cerai biasa. Kalau lafaz cerai biasa ni dia memang kuasa mutlak tu pada suami. Okey? Pada suami. Maksudnya suami boleh melafazkan cerai kepada isteri talak 1, talak 2, talak 3, okey? Dan dia berkuasa. Maksudnya kalau dia lafaz maksudnya jatuhlah talak, sama ada jatuh talak 1 ataupun talak 2 ataupun talak 3. Okey? Untuk itu dari segi perceraian biasalah. Okey. Antara yang beza yang lain, cerai fasah ni memang tak boleh dirujuk lagi. Tak boleh rujuk. Tak boleh rujuk. Okey, kalau cerai biasa ni dia masih boleh rujuk. Maksudnya kalau 1 masih berbaki 2. Maksudnya ada lagi 3. Okey, 1 dia akan berkurang lah. 1 berkurang bergantung pada lafaz suami tersebut. Okey. Kalau dia kata lafaz lafaz tersebut 3, aku beri pada kau 3. Maksudnya itu atas perbicaraan di mahkamah nantilah sama ada sabit 3 terus ataupun 1. Tengok. Okey. Adakah macam senang kata dalam makna erti kata mudah macam failkan perceraian secara fasah ni memerlukan macam hakim yang menjatuhkan perceraian tersebut, hukum perceraian tersebut, tapi maksudnya tak memerlukan kehadiran suami pun, dan perceraian lafaz biasa tu memerlukan kehadiran suami. Macam itu. Adakah macam itu dalam erti kata mudahnya? Maksudnya perceraian tu fasah hakim yang jatuhkan, yang lagi satu tu perceraian lafaz biasa suami yang ada berhak. Betul. Perceraian fasah ini macam saya cakap di awal tadilah, maksudnya kuasa tu terletak pada mahkamah. Maksudnya hakim yang akan memutuskanlah. Okey, dia perlu melalui perbicaraan lah, perbicaraan penuh dan sebagainya. Yang perceraian biasa ni terletak pada suami. Betul ke soalan tadi? Betul. Okey. Dalam contohlah ni, dalam situasi contoh isteri yang ditinggalkan gantung tak bertali tanpa nafkah zahir dan batin, maksudnya tak ada kehadiran suami langsung di situ, peranan suami tak ada langsung, maksudnya dia memang boleh failkan fasah lah dalam situasi macam ni. Boleh, ya. Okey, itu kita tengok fasah ni sebab saya kata tadi kan di awal tu fasah ni dia boleh failkan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Alasan mengikut hukum syarak dan peruntukan undang-undang. Dalam peruntukan undang-undang kita dah ternyata dengan jelas apa elemen alasan-alasan yang seorang isteri ni boleh failkan. Nanti kita tengok satu persatu alasan tu lah. Alasan tu banyak. Okey, satu-satu kita persatu. Okey, seterusnya. Ni mungkin ramai yang tak tahu ni. Ramai yang ingat fasah ni isteri je yang boleh failkan. Tapi betul ke Datin? Betul ke yang sebenarnya fasah ni, failkan fasah, suami pun ada hak yang sama rata untuk failkan juga? Boleh jelaskan sedikit?
Okey, memang benar. Okey, fastah ni tidak hanya khas untuk khusus untuk isteri saja. Maksudnya suami pun boleh boleh menuntut fastah. Okey. Kalau kita tengok dalam peruntukan undang-undang keluarga Islam negeri, okey, saya ambil sini contoh undang-undang keluarga Islam negeri Selangor. Negeri Selangor tahun 2003, di mana di bawah seksyen peruntukan seksyen 53 jelas menyatakan seorang perempuan, dia kata seorang perempuan ataupun lelaki mengikut mana-mana yang berkenaan perkahwinan mengikut hukum syarak adalah berhak mendapat satu perintah dan membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh. Dekat situ dinyatakan seorang isteri ataupun suami, maksudnya dua-dua boleh. Dua-dua ada merata lah, boleh tuntut juga. Boleh. Maksudnya ada hak dia, maksudnya suami boleh, isteri pun boleh filekan fasakh tersebut. Bukan khusus untuk isteri saja. Cuma tetapi apa yang berlaku di mahkamah syariah sekarang, kita tengok fasakh ni kebanyakan isteri lah yang menuntut. Okey? Isteri lah yang buat penuntutan, sebabnya suami ni dia ada kuasa. Dia ada kuasa untuk melafazkan lafaz cerai tersebut pada isteri. Okey, bergantung tadi ada kata suami ni ada kuasa. Tapi kan kalau macam suami tu dia memilih untuk perceraian mengisi fasakh berbanding lafaz cerai biasa yang talak tu, kuasa tu, apakah macam fasakh tu adakah beri kesan berbeza pada suami? Kenapa pula dia memilih fasakh berbanding lafaz cerai biasa? Mungkin ada Dato' boleh ulas sedikit. Okey, seperti biasanya yang macam kita sedia maklumlah, isteri yang fight kan, tapi ada juga kalau dia kata ada suami tu biasanya mungkin sebab dia memilih atas alasan tertentulah. Contohnya mungkin untuk dia mengelakkan pengurangan talak. Okey, lepas tu mungkin dia nak dedahkan maksudnya permasalahan sebenar apa yang berlaku kan kepada maksudnya macam itulah. Contohnya macam kalau suami tu filekan lalui proses perbicaraan tu kan, dia perlu buka semua, bagi keterangan dan sebagainya. Jadi tahulah apa masalah yang sebenarnya untuk hakim putuskan. Begitu. Okey, ni kita nak tahulah ni, sebenarnya kita dah sambung pada tadi, apakah antara alasan yang membolehkan suami ataupun isteri, perempuan atau lelaki ni untuk membuat tuntutan fasakh? Mungkin boleh kongsikan kan. Okey, alasan-alasan dia. Okey, kita tengok pada alasan-alasan dia. Alasan mungkin sikit antara alasan yang famous, yang paling selalulah punca orang filekan fasakh pun boleh kongsikan juga. Okey, baik. Okey, alasan ni banyaklah di bawah peruntukan. Kalau di bawah undang-undang keluarga Islam ni, Negeri Selangor ni di bawah seksyen 53 lah, subseksyen 1, dan banyaklah disenaraikan. Maksudnya nyatakan antara salah satunya satunya dia tidak diketahui mana suami berada dalam tempoh 1 tahun. Suami ni cuai menyediakan nafkah selama tempoh 3 bulan. Okey. Tapi yang famous ni selalunya nafkah lah, isu nafkah. Okey. Nafkah. Lepas tu seterusnya suami ni gagal. Okey. Gagal menyediakan memberi nafkah batin selama tempoh 1 tahun. Okey. Tahun lepas tu dia boleh tuntutlah, ataupun suami dipenjara ataupun isteri ni dipenjara. Okey, dipenjara dalam tempoh 3 tahun atau lebih. Itu antara yang boleh fasakh lah, oleh antara alasan-alasan yang pihak isteri ataupun suami boleh yang boleh dipohon untuk kes fasakh ini. Suami mengalami mati pucuk, okey, mati pucuk, kita berkahwin tapi dalam keadaan isteri tidak tahu semasa semasa pengangkat nikah tersebut. Okey. Lepas tu suami gila selama 2 tahun. Okey. Kalau ni dia kata gila lah selama 2 tahun. Alasan yang isteri boleh tuntut lah. Selain itu suami mengidap penyakit macam penyakit kelamin, penyakit yang boleh berjangkit, kepada isteri. Dan isteri yang berkahwin sebelum umur dia mencapai umur baligh. Okey, umur baligh. Dia boleh menolak lah untuk perkahwinan tersebut sebelum umur 18 tahun.
Okey. Kemudian suami melakukan penganiayaan. Ini famous jugalah. Penderaan lah, kena pukul macam tu. Penderaan. Yang ni antara alasan-alasan yang selalu kita jumpalah. Okey, pasangan masing-masing menyakiti, okey, menyakiti. Okey, bergaul dengan golongan yang tak baik, jahat, atau dia kata dalam Inama ni bersikap keji mengikut hukum syarak, dia menghalang pasangan tersebut okey, menjalankan kehidupan dia secara inilah bermoral, tanggungjawab agama dan sebagainya. Okey. Seterusnya alasan bagi suami yang berpoligami. Ini pun ada juga antara yang famous jugalah, berpoligami tapi gagal melayani isteri-isteri dengan adil. Adil. Jadi isteri boleh buat tuntutan fasakh. Okey, antara alasan-alasan yang adalah, okey. Kemudian isteri tidak izin suami berkahwin, okey, berkahwin atau dia diizinkan tidak sah disebabkan elemen paksaan, kesilapan ataupun ketidaksempurnaan akal, okey, disebab-sebab lainlah yang diiktiraf oleh hukum syarak. Okey, oleh hukum syarak. Seterusnya isteri ketika berkahwin tu walaupun memberi keizinan tapi dia tidak dapat membezakan, maksudnya isteri tu dalam keadaan boleh kata dia macam tak ingat-ingatan ke dalam keadaan tertentu, kadang-kadang gila, itu pun boleh jugalah. Okey, layak. Itu adalah antara alasan-alasan yang dinyatakan di bawah Inama Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor. Okey. Alasan-alasan yang diiktiraf oleh hukum syarak lah, yang mana alasan-alasan lain yang diiktiraf oleh hukum syarak maksudnya boleh untuk seorang isteri untuk memfailkan tuntutan fasakh tersebut. Okey. Tapi yang Puan Aida cakap tadi yang famous tu adalah 2-3. Okey, sebab setiap orang ni tidak sama alasan dia. Setiap kes tidak sama. Jadi mungkin ada kes penderaan, okey, lepas tu mengalami nafkah, tidak memberi nafkah ataupun cuai memberi nafkah lah. Banyak yang cuai. Jadi berkaitan nafkah ni kan macam tadi ada Datin cakap mengabaikan nafkah, tak beri nafkah dalam tempoh 1 tahun kan kita boleh adakan fasakh. Tapi misal katalah dalam tempoh setahun tu memang tak boleh macam setahun terus, ataupun dalam tempoh setahun tu macam contohnya 3 bulan sekali dia ada bagi, 3 bulan sekali dia ada bagi, ataupun kira macam mana dikira? Boleh dikira macam setahun terus memang tak ada langsung ke, ataupun macam yang baru boleh kita filekan? Okey, bukan setahun. Okey, saya betul sikit. Untuk nafkah ni 3 bulan saja. 3 bulan. Dalam ilmu kata 3 bulan. 3 bulan ni dia kata suami itu tidak memberi nafkah atau cuai ataupun tidak memberi nafkah. Kalau cuai ni biasanya apa yang masuk cuai tu bukan dia tak bagi langsung, dia bagi tapi tidak mencukupi, ataupun dia bagi bulan ini dia bagi pada okey, bulan depan dia tak bagi, bulan depan pula dia bagi. Maksudnya itu dikategori sebagai cuai memberi nafkah. Tetap kita boleh filekan juga. Boleh filekan juga. Kalau dia tak bagi langsung tu memang dia tak bagi langsung duitnya, tak bagi nafkah langsung. Maksudnya isteri penuhnya. Itu berbezalah, ada 2 kat situ. Walaupun dalam satu dia pecah pada cuai dan tak ada langsung nafkahnya. Okey. Okey, baik. Ini yang ramai juga nak tahu ni, adakah macam bila seorang isteri tu dia filekan fasakh, adakah dia beri kesan berbeza dari segi nanti bila dah sabit benda tu kan, jatuh tu hukum tu, adakah dia beri kesan berbeza dari segi nafkah eddahnya, mutaah ke, hadanah ataupun harta pelancaran dan sebagainya? Adakah dia beri kesan bila kita minta filekan secara fasakh tu perkahwinan tersebut? Adakah dia beri kesan? Okey, dari segi kesan perceraian fasakh ni tidak memberi kesan lah. Kalau kita tengok perceraian fasakh ni tidak memberi kesan kepada hadanah. Kes hadanah itu kes hak jagaan anak ataupun kes harta sepencarian. Kerana hak jagaan anak ni, hadanah ni dia berdasarkan kebajikan anak tersebut. Dia berdasarkan kebajikan anak tersebut. Jadi tidak menjejaskanlah. Dari segi harta sepencarian pula ditentukan berdasarkan sumbangan pasangan tersebut. Jadi sumbangan pasangan tersebut dalam tempoh perkahwinan untuk memiliki harta tersebut. Jadi tidak ada kesan. Dua ni tidak ada kesan.
tidak ada kesan lah dari segi nafkah iddah. Okey, talak ni tidak boleh dirujuk, maksudnya tak ada nafkah udah untuk isteri tersebut, cuma mungkin cuma tempat tinggal sahaja. Dari segi muta'ah pula, sagu hati ni pun? Dari segi muta'ah pula, okey. Pula akan muta'ah ni tengok pada alasan dia lah, sama ada menggugurkan muta'ah tersebut ataupun tidak. Ada yang contohnya macam berpunca perceraian tersebut daripada suami. Contohnya suami mati pucuk, okey. Perceraian tu disebabkan aib pihak suami ataupun itu digugurlah untuk kes untuk muta'ah tersebut, untuk tuntutan muta'ah. Okey. Okey, mungkin ni ramai juga yang nak tahu kalau kita seseorang wanita tu, isteri tu dia nak failkan tuntutan fasakh, apakah dokumen ataupun bukti yang diperlukan bagi tuntutan fasakh tersebut? Mungkin kena siap sediakan apa yang diperlukan. Baik, dokumen. Okey, dari segi tuntutan fasakh ni dokumen dia setiap kes tu berbeza lah. Sebab dia tengok pada alasan permohonan fasakh tersebut. Contohnya contohnya atas alasan penganiayaan. Okey, penganiayaan. Contoh sudah pastilah dari segi saksi, kemudian dokumen. Okey, dokumen tu apa dokumen yang diperlukan? Contohnya laporan polis, laporan perubatan. Okey, kalau ada laporan perubatan, lepas tu kesan. Contohnya gambar lah. Kalau kesan ni kan gambar. Kata contohnya cedera tu kan gambar, boleh ambil gambar dan itu. Contohnya selain itu saksi. Saksi ni kalau saksi ada di masa kejadian tu ada saksi lah. Ada kes tidak ada saksi. Cuma bergantung pada dokumen sahaja dan semasa keterangan tersebut. Kalau macam dari segi pengabaian nafkah, sebab ni kita kat Bingkai Wanita ni, kalau bab nafkah ni ramai yang bangkitkan isu susah nak dapat nafkah, diabaikan nafkah dari suami. Okey, bagi kes untuk tuntutan fasakh ni, biasa kalau dari segi nak buktikan yang suami ni tak bagi nafkah, macam mana? Apa bukti-bukti yang diperlukan untuk support kita nak tuntut fasakh ni? Dr. boleh jelaskan tak? Okey, dalam tuntutan tentang nafkah Okey, baik. Kalau tuntutan nafkah ni nak tuntut ni banyaklah. Contohnya dokumen antara apa saja bukti yang ada yang menunjukkan nak membuktikan kata benda itu tidak diberi nafkah. Maksudnya suami tu tak beri nafkah. Contohnya resit pembelian, maksudnya dari segi pengeluaran wang, maksudnya apa pembelanjaan di rumah tu isteri yang keluarkan. Maksudnya dia resit pembelian, tak kisahlah pembelian melalui atas talian ke ataupun beli di walaupun di kedai runcit, maksudnya kena isteri tersebut perlu simpan resit tersebut. Kalau tak ada resit susah kita nak buktikan. Okey, sama juga. Kemudian dari segi saksi lah, kalau ada saksi, maksudnya dia tengok tentang wanita tersebut, okey, dia menjalani kehidupan dia macam mana, maksudnya itu kita boleh panggil ke mahkamah lah untuk memberi keterangan. Saksi itu penting lah ya. Penting, saksi penting. Ya. Kalau tak ada saksi, perlulah dokumen-dokumen. Maksudnya dokumen-dokumen ni apa? Kalau tentang nafkah ni selalunya resit lah. Yang paling penting resit lah. Nyata kewangan bank. Ya, betul. Kalau ada pinjaman bank, statement, transfer, sebab itulah kalau apa-apa pembelian sebaiknya kita guna jangan bagi cash lah. Kalau bagi cash ada resit, okey. Kalau transfer tu ada bukti kan. Okey, baik. Jadi para penonton yang mungkin ada sebarang soalan nak diajukan pada panel kita, mungkin boleh komen di ruangan komen. Jika berkesempatan nanti kita akan bacakan di penghujung rancangan nanti. Okey, seterusnya. Okey, ni juga pun antara sebab setengah wanita ni dia macam dia lebih sanggup hadap je perkahwinan yang jenis perkahwinan toksik macam itu. Dia hadap je sebab dia kata bila kalau nak tuntut fasakh ni pun dia kata memakan masa yang lama walaupun semua bukti dan dokumen yang diperlukan dah ada. Betul ke statement tu Datin? Betul ke proses tuntutan fasakh ni memakan masa yang lama? Okey. Proses dia. Okey, proses tuntutan fasakh ni dengan
memanglah kalau kita bandingkan dengan perceraian biasa, lafaz biasa, memanglah berbeza. Maksudnya Mak Amik memang makan masa lah tempoh fasah ni, kerana fasah ni perlu melalui proses perbicaraan, okey, perbicaraan penuh. Maksudnya bila lalu perbicaraan penuh dari segi keterangan dan sebagainya, okey. Berbeza dengan perceraian secara lafaz biasa kerana dia tidak perlu ada pembuktian yang kukuh. Okey, untuk mensabitkan lafaz tersebut. Okey, jadi dia akan lebih singkatlah masa dia kalau fasah ni, memang sebab kita perlu lalui prosedur perbicaraan yang penuh. Berdasar pengalaman yang Datin sini pernah handle lah, maksudnya tuntutan fasah ni paling ringkas dia boleh, paling cepat boleh berapa bulan, dalam mungkin tempoh berapa bulan biasa boleh settle. Pengalaman Datin lah uruskan. Okey, pengalaman saya rasa yang paling singkat kurang daripada setahun lah, tapi ada yang setahun lebih, sebabnya tambah keadaan sekarang dengan masalah COVID, kan? Jadi kita tak boleh estimate tentang fasah ni, maksudnya mungkin kes tu akan drag lagi sebabnya keadaan sekarang tidak menentu, kan? Jadi kita tak boleh estimate. Kalau dalam pengalaman saya ni yang lepas kes fasah ni memang mengambil masa jugalah. Ada satu kes tu yang paling cepat kurang daripada setahun lah, tapi itu berjalan dengan lancar lah, maksudnya sebab setiap kali penangguhan kes tersebut bukan ambil masa, maksudnya kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 bulan. Jadi itu menyebabkan kadang-kadang antara salah satulah walaupun dokumen kita lengkap, maksudnya kena bergantung pada tarikh-tarikh, kan. Nak cari tarikh baru tu semua, kan. Ya, betul. Okey, mungkin Datin boleh jelaskan sikit. Betul, tadi ada Datin cakap perbezaan yang fasah ni tak boleh dirujuk semula. Mungkin boleh jelaskan sikit, dong nak fahamkan maksud memang tak boleh rujuk selama-lamanya ke? Ataupun macam mana? Adakah kena akad nikah baru, kena mas kahwin baru ke? Ataupun memang tak boleh rujuk langsung, dah tak boleh dah? Kotlah tercinta baik semula, nak kahwin baik semula, macam mana? Mungkin boleh jelaskan sikit lebih mendalam bahagian yang tu. Okay, baik. Okey, memang macam saya cakap tadi lah, memang benarlah kalau perceraian jenis fasah ni memang tak boleh dirujuk balik. Maksudnya tapi dia memang ada tempoh iddah. Cuma dalam tempoh iddah tersebut pasangan ni tidak boleh rujuk. Tak boleh. Kecuali dia mengakad akad nikah yang baru dengan mas kahwin yang baru. Kerana perceraian jenis fasah ni dia terputus terus. Dia terputus terus. Berbeza dengan perceraian biasa tu, lafaz biasa. Contohnya dia ada tempoh iddah tapi hubungan tu masih belum terputus dalam tempoh iddah tersebut. Okey. Kalau fasah ni dia tak ada, walaupun dia ada dalam tempoh iddah tapi dia terputus terus perkahwinan tersebut. Tak boleh dah kita nak kembali, tak boleh. Jadi tu yang kena fahamkan betul-betul tu. Mana dah tahu lepas fasah tu tiba-tiba rasa macam tersayang. Yelah, termasuk minta tu tengah emosi, tapi tiba-tiba rasa sayang pula nak kahwin semula. Jadi kena akad nikah yang baru, mas kahwin yang baru. Betul. Okey, jadi mungkin antara hikmah dan kelebihan perceraian melalui tuntutan fasah ni? Nak tahulah sikit, mungkin boleh jelaskan sikit apa hikmahnya. Hikmah dia, kalau kita tengok hikmah dia antaranya fasah ni bolehlah melepaskan seorang isteri tu daripada ikatan perkahwinan, okey, daripada mudarat, keadaan berada dalam keadaan mudarat, kan. Jadi dia dengan adanya peruntukan ni dan hukum syarak pun memberi kebenaran isteri membuat tuntutan secara fasah ni. Jadi tidaklah isteri tu menanggung, maksudnya dia tak ada kuasa untuk lepaskan diri dia dengan cara dan fasah lah. Sebenarnya dia beri keadilan juga buat isteri sebenarnya, hak dia. Betul tak Datin? Betul, dia beri hak kepada isteri lah. Kalau suami tadi dia tak ada masalah, dia boleh, kalau tak ni dia boleh lafaz, ada hak untuk, okey. Kalau seorang isteri ni ada hikmah dia, kalau tidak dia terus dizalimi, okey, dia akan berada dalam keadaan yang boleh memberi kesan
terkesan kepada emosi dia dan sebagainya lah. Okey, ada juga sedikit ada tadi persoalan daripada cerita dia kata apa sebenarnya sedikitlah perbezaan fasah pula dengan cerai taklid. Kan tadi perceraian ni ada jenis-jenis, apa pula beza dengan cerai taklid? Cerai taklid pun kalau macam kita akad nikah tu kan kita ada baca ditinggalkan 4 bulan 10 hari. Jadi dia orang confuse kat situ. Mungkin Datin boleh jelaskan sedikit perbezaan fasah dan cerai taklid itu. Cerai taklid itulah terutamanya. Okey, baik. Okey, cerai ta'liq ini lafaz yang dikaitkan dengan satu perjanjian. Okey, perjanjian yang telah dibuat oleh suami. Maksudnya semasa akad nikah tu kan, selepas akad tu suami ada membaca lafaz ta'liq kepada isteri. Okey, ada belakang surat nikah kita tu ada ta'liq lah. Boleh baca. Boleh tengok itu. Itulah dia kata ta'liq. Okey, ta'liq selepas akad nikah. Okey, ta'liq tu. Cuma di negeri-negeri ni ta'liq ni berbeza sikit lah. Mungkin ada perbezaan sikit dari segi perjanjian ta'liq tersebut. Boleh tengoklah. Okey, jadi kalau fasah ni kalau berlaku boleh disabitkan. Dengar tak? Saya tak dengar suara. Dengar. Okey. Contoh sekiranya suami meninggalkan isteri. Contohnya dalam lafaz ta'liq kan di belakang surat nikah tu dia ada mengatakan kalau saya meninggalkan isteri saya selama 4 bulan. Itu standard lah yang biasa. Okey. Dan jadi isteri itu buat aduan kepada mahkamah, kan disahkan oleh mahkamah. Okey. Masa mahkamah sabitkan ta'liq, maka terputuslah perkahwinan tersebut. Okey. Sekejap je kita dah nak sampai ke penghujung waktu penghujung orang kata fail mahkamah ni, sekejap je. Jadi sebagai kesimpulan ni lah mungkin Datin boleh simpulkan berdasarkan topik tuntutan fasah ni VS lafaz cerai biasa tu kan. Adakah macam tuntutan fasah ni sebaiknya ataupun kita perceraian lafaz secara talak biasa tu adalah sebaiknya? Mana satu kalau macam pilihan tu perceraian sebagaimana yang sebaiknya? Okey, kalau kita tengok perceraian biasalah yang sebaiknya. Sebab apa? Perceraian lebih mudah. Okey, lebih mudah. Lebih tu tak makan masa. Maksudnya pihak lebih senang. Maksudnya kalau fasah ni dia ambil masa sikit dan pembuktian pun berat. Jadi perlu melalui proses pembicaraan penuh. Maksudnya jadi sebaiknya kalau boleh bincang pasangan-pasangan ni, bincanglah secara elok untuk selesaikan. Kalau tak ada jalan juga, maksudnya tak ada pilihan. Maksudnya seorang isteri tak ada pilihan, maksudnya tidak boleh berbincang lagi dan tak boleh tak tahu suami ke mana, hilang ataupun hilang jalan. Okey. Pasal kiranya sebaik-baiknya kalau boleh biarlah perceraian lafaz talak biasa berbanding tuntutan fasah. Tuntutan fasah ni orang kata memang memakan masa sikit, tapi orang kata daripada tak ada penyelesaian langsung, kiranya penyelesaian terakhir untuk membubarkan perkahwinan, tuntutlah failkanlah fasah. Macam tu ya Datin ya? Betul. Lepas tu sebaiknya sebab setiap orang ni dia berbeza masalah dan fakta kes dia. Jadi sebaiknya jenis perceraian apa yang dia perlu failkan ataupun sebaiknya dia dapat dari nasihat terlebih dahulu daripada pihak yang arif lah, daripada pihak yang arif tentang kes dia. Maksudnya masalah dia akan teliti dulu. Maksudnya kalau apa perceraian yang terbaik untuknya. Kalau masih ada ruang untuk buat perceraian secara baik, lebih baik failkan perceraian secara baiklah berbanding itu dia kurang kata betul tadi, setuju dengan persian Datin dengan setiap orang ni masalahnya tak sama, masalah rumah tangganya berbeza-beza. Jadi dapatkan hikmat nasihat daripada peguam yang bertauliah. Jadi dia boleh refer kes kita tu berdasarkan nak cerai ikut mana pilihan yang mana, jenis perceraian yang mana. Okey, itu saja. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung fail mahkamah pada minggu ini. Terima kasih buat yang menonton kami di fail mahkamah Minggu Wanita, dan terima kasih sekali lagi banyak-banyak buat Datin Sri Nur Majidah kerana berkongsi ilmu undang-undang dengan para penonton di Mingguan Wanita. Okey.
Okey, sekian saja. Jangan lupa layari kami, baca artikel menarik kami di www.mingguanwanita.my dan jangan lupa follow kami di Facebook, Instagram, Twitter, Telegram dan YouTube Mingguan Wanita. Okey, sekian saja daripada saya Aida. Minta maaf jika ada sebarang salah silap. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam topik akan datang di Fail Mahkamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.